Hai semua, Assalamualaikum dan selamat pagi murid-murid. Harapan cikgu agar semua murid-murid sihat hari ini untuk terus belajar bersama-sama dengan cikgu. Untuk hari ini, kita akan belajar dalam mata pelajaran Reka Bentuk Teknologi tahun 5. Apa pula tajuk kita hari ini? Baiklah murid-murid, hari ini cikgu akan mengajar kamu tajuk Mari Membina Kipas Solar, iaitu untuk subtopik menyediakan alatan dan bahan, dan yang kedua pengiraan kos projek. Sebelum cikgu teruskan pelajaran kita pada hari ini, jangan lupa untuk subscribe channel cikgu. Bagi yang dah subscribe, cikgu ucapkan jutaan terima kasih atas sokongan semua. Jom kita teruskan. Sebelum itu, mari kita lihat standard kandungan untuk tajuk kita pada hari ini, iaitu 5.1 Reka bentuk produk menggunakan tenaga boleh baharu. Manakala untuk standard pembelajaran pula 5.1.5 menerangkan peralatan dan bahan yang akan digunakan untuk menghasilkan produk yang menggunakan tenaga boleh baharu. Dan 5.1.6 mengira dan membuat anggaran kos bahan bagi produk yang akan dihasilkan. Baiklah murid-murid, mari kita lihat beberapa contoh alatan dan bahan yang kita boleh gunakan dalam pembinaan kipas solar. Antara alatan yang boleh kita gunakan, yang pertama ialah gunting serbaguna. Kegunaannya adalah untuk memotong bot lekap. Yang kedua, alas pemotong. Alas ini digunakan untuk melapik bahan yang hendak dipotong menggunakan pisau. Alatan yang ketiga ialah pisau boleh laras, iaitu untuk memotong bot impra. Seterusnya, pelucut wayar. Pelucut wayar digunakan untuk melucutkan penebat daripada wayar. Alatan yang seterusnya ialah pemutar skru Phillips. Alat ini digunakan untuk mengetatkan dan melonggarkan skru Phillips pada bongkah penyambung. Alatan yang seterusnya ialah pembaris keluli. Pembaris ini digunakan untuk mengukur dan memindahkan jarak pada bahan projek. Baiklah murid-murid, sekarang mari kita lihat bahan-bahan yang kita boleh gunakan untuk projek membina kipas solar. Antaranya ialah bot lekap. Bot lekap digunakan untuk membuat bahagian tapak projek. Yang kedua ialah bot impra. Nampak kan perbezaan di antara bot lekap dengan bot impra? Bot impra pula digunakan untuk membuat bahagian badan projek. Seterusnya ialah panel solar. Panel ini digunakan untuk menyerap cahaya matahari untuk menghasilkan tenaga elektrik. Projek kita untuk kali ini kita tidak menggunakan bateri. Jadi, tenaga elektrik itu kita akan gunakan panel solar. Bahan yang seterusnya ialah batang aiskrim. Bahan ini boleh digunakan untuk mengukuhkan bahagian tapak projek. Seterusnya ialah wayar. Wayar digunakan untuk menghubungkan komponen elektrik dan mengalirkan arus elektrik. Dan bahan yang seterusnya ialah suis.
Suis digunakan untuk menyambung dan memutuskan litar elektrik. Bahan yang seterusnya ialah glue sentuh. Glue sentuh digunakan untuk mencantumkan kepingan bahan yang dipotong. Contohnya adalah sama ada bot lekap ataupun hendak mencantumkan bot impra. Seterusnya ialah bilah kipas. Bilah kipas ini akan menggerakkan udara apabila disambung dengan motor. Bahan yang seterusnya ialah motor. Motor digunakan untuk menukarkan tenaga elektrik kepada tenaga kinetik. Maksudnya, apabila motor menerima tenaga elektrik daripada panel solar tadi, tenaga elektrik itu akan ditukarkan kepada tenaga kinetik, iaitu tenaga yang boleh menyebabkan pergerakan. Seterusnya, bahan yang seterusnya ialah bongkah penyambung. Bongkah penyambung digunakan untuk menyambungkan wayar atau kaki komponen. Baiklah murid-murid, untuk subtopik yang kedua, di sini cikgu akan terangkan bagaimana hendak membuat anggaran kos projek. Di sini cikgu berikan satu contoh jadual pengiraan untuk mengira kos projek. Kalau kamu perhatikan dalam jadual ini, kita perlu senaraikan bahan, iaitu bahan yang hendak digunakan, harga untuk satu unit bahan, kuantiti, iaitu bilangan bahan yang digunakan, seterusnya jumlah harga untuk setiap bahan. Cuba kamu perhatikan dalam jadual ini disenaraikan 9 contoh bahan, iaitu motor, bilah kipas, panel solar, suis, bot impra, bot lekap, glue sentuh, bongkah penyambung dan wayar. Ini hanya sebagai contoh. Baiklah, mari kita lihat satu persatu. Untuk motor, harga bagi satu motor ialah RM2 dan kuantiti motor yang kita gunakan untuk projek ini ialah 1. Maka jumlah harga untuk motor ialah RM2. Seterusnya, bilah kipas. Harga untuk satu unit bilah kipas ialah RM1.20 dan bilangan kipas yang kita gunakan hanya 1. Oleh itu, harga untuk bilah kipas ialah RM1.20. Begitu juga dengan panel solar, suis dan wayar. Sekarang, yang cikgu nak tunjukkan contoh pengiraan adalah pada bot impra. Cuba kamu perhatikan. Bot impra, harga untuk satu keping bot impra ialah RM3.80. Satu keping bot impra ini kita boleh bahagi kepada beberapa bahagian kecil. Jadi, anggaran kos untuk bot impra yang kita gunakan hanya sekitar RM1.90. Ini hanya anggaran sebab kita hanya gunakan sebahagian kecil sahaja daripada satu keping bot impra. Begitu juga dengan bot lekap. Harga sekeping bot lekap ialah RM4.50. Tapi kita tak habiskan satu keping tu. Jadi kita hanya gunakan sebahagian kecil sahaja dan kita buat anggaran. Bahagian kecil yang kita gunakan itu hanya berharga RM1.50. Begitu juga dengan glue sentuh. Cuba kamu lihat di bahagian glue sentuh. Harga untuk satu unit glue sentuh ialah RM2. Tapi kita hanya gunakan sebahagian kecil sahaja glue sentuh.
Jadi kita buat anggaran glue sentuh yang kita gunakan untuk membuat satu kipas solar hanya 20 sen. Baiklah murid-murid, begitu juga dengan bongkah penyambung dan wayar. Kalau kamu perhatikan bongkah penyambung di sini, harga untuk satu bongkah penyambung ialah RM1.20. Satu bongkah penyambung ini mempunyai 12 slot. Jadi untuk satu projek ataupun untuk satu kipas solar kita hanya menggunakan 3 slot. Maksudnya di sini satu slot berharga 10 sen. Jadi oleh sebab kita menggunakan 3 slot, jadi harga ataupun anggaran harga untuk bongkah penyambung yang kita gunakan dalam projek ini hanya 30 sen. Cikgu harap kamu faham macam mana mengira kos untuk setiap bahan. Baiklah. Seterusnya, apabila kita telah dapat mengira harga bagi setiap bahan, kita perlu cari jumlah. Jumlah ini kamu perlu tambahkan harga bagi setiap bahan yang kita telah kira tadi. Dan apabila ditambahkan semua, kita dapat harga untuk satu kipas solar yang kita bina ialah RM13.90. Faham murid-murid? Baiklah murid-murid, sekian dahulu pembelajaran kita untuk tajuk pada hari ini. Cikgu harap kamu boleh faham tajuk yang kita telah bincangkan, iaitu tentang alatan dan bahan untuk membina kipas solar. Seterusnya, pengiraan kos untuk sebuah kipas solar. Selepas ini, kamu bolehlah menjawab tugasan yang cikgu akan berikan. Terima kasih daripada cikgu. Semoga kita berjumpa lagi untuk kelas yang seterusnya. Bye-bye.